Alhamdulillah, kita sudah pun bersedia untuk bersama dengan tetamu-tetamu kita pada pagi ini. Jadi apa kata terus sahaja kita perkenalkan di sisi kiri Intan ni siapa? Ya, kita bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Khairunisa binti Zainuddin, iaitu merupakan ahli kumpulan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Puan? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Dan bersama kita juga pada pagi ini Yang Mulia Tuan Muhammad Amirul Izzuddin bin Awang Samhiri, Ketua Penyelaras Projek. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, gembira mendengarkannya. Selesa dipanggil Tuan Muhammad, Amirul ataupun Izzuddin ni? Saya dengan Amirul lah. Amirul, ya. Baik Tuan Amirul dan juga Puan Khairunisa, selamat datang ke Rampai Pagi, dan sekali lagi kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini ya. Tajuk kita pada pagi ini adalah mengenai dengan salah satu projek ya, yang dikendalikan Community Outreach for People with Epilepsy. Betul ya? Ya, betul. Okey, baik. Mungkin ramai yang mengetahui dan tidak kurang juga pasti ada yang tidak mengetahui apa sebenarnya epilepsi ini ya. Jadi mungkin sebagai mukadimah awal, Tuan Amirul ya, boleh mengkongsikan latar belakang mengenai dengan Epilepsy Empowerment Group ataupun ringkasnya EEG, dan apa sebenarnya objektif utama projek KUP ini? Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekalinya kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Agus Tuan, Puan kerana menjemput kami dan memberi peluang kepada kami untuk memperkenalkan lagi projek dan kumpulan kami. Kami adalah sekumpulan pegawai, pegawai muda, pegawai kerajaan yang kini sedang menjalani program eksekutif muda di Institut Perkhidmatan Awam, di mana kami dikehendaki untuk memilih ataupun menyelidik isu dan cabaran yang dihadapi di kalangan masyarakat masa kini. Daripada latar belakang projek kami, projek KOP yang bermaksud Community Outreach for People with Epilepsy. Dari situ kita boleh lihat isu ataupun cabaran yang kami cuba ungkayahkan adalah mengenai epilepsi di negara Brunei Darussalam. Manakala nama kumpulan kami EEG, Epilepsy Empowerment Group, ia bersangkut paut dengan objektif objektif kumpulan kami, iaitu yang pertama, kami ingin meningkatkan kesedaran melalui projek KOP ini untuk mendidik masyarakat tentang epilepsi, simptom-simptomnya dan cara untuk memberikan sokongan kepada individu yang mengalami serangan epilepsi tersebut. Yang kedua iaitu menggalakkan lagi sokongan komuniti. Projek ini membina rangkaian sokongan di mana komuniti untuk pesakit epilepsi dan keluarga mereka. Ini termasuk sokongan emosi dan moral yang sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Manakala yang ketiga iaitu objektif terakhir, mengurangkan stigma. Melalui projek KOP ini, kami berharap untuk mengurangkan dan mengubah persepsi negatif dan mengurangkan stigma yang berkaitan dengan epilepsi ini. InsyaAllah dengan dedikasi dan usaha yang berterusan ini, kumpulan kami EEG melalui projek KOP berhasrat untuk membina komuniti yang lebih penyayang dan memahami terhadap orang-orang ataupun individu yang mempunyai epilepsi ini. Baik. Soalan yang pertama tadi saya tanyakan, apa dia epilepsi ini? Kalau epilepsi ini, ianya adalah masalah neurological di dalam otak lah tuan. Ianya berlaku apabila orang itu merasa kekejangan. Ianya tidak mempunyai sistem yang ketara. Ianya hanya boleh didiagnose setelah orang itu mengalami kekejangan tersebut. Kalau orang-orang kita ni melagaunya sebagai sawan. Sawan, ya. Betul, lebih common dikenali sebagai sawan lah. Dan walinya juga ya, kalau kita bercakap juga mengenai dengan epilepsi ini, kebanyakan dari kita pernah mendengar dan juga biasanya dianggap macam orang mengambil dari segi perspektif yang negatif ya mengenai dengan perkara ini. Jadi perlu kita ni memergakan untuk memperbetulkan ya apa dia epilepsi. Jadi kita seterusnya akan bersama dengan Puan Nur Nisa. Jadi Nur Khairunisa, apa yang mendorong kumpulan Epilepsy Empowerment Group ini untuk memulakan projek KOP ini?
Terima kasih soalannya Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya kami berbincang dan membuat keputusan untuk melaksanakan projek ini kerana timbulnya kebimbangan dan keprihatinan kami terhadap kurangnya kesedaran mengenai epilepsi di kalangan masyarakat. Ada yang mengetahui apa itu epilepsi, namun hanya segelintir sahaja yang benar-benar tahu bagaimana cara untuk mengenal pasti simptom-simptom epilepsi dan juga cara yang betul untuk menangani serangan epilepsi. Jadi melalui maklumat yang kami perolehi daripada Pantai Jerudong Specialist Center PJSC, yang mana statistik penghidap epilepsi yang direkodkan di negara Brunei Darussalam di antara tahun 2021 dan tahun 2023 adalah seramai kira-kira 1,500 orang. Jadi jumlah 1,501 bukanlah satu jumlah yang sedikit, tapi ianya adalah satu jumlah yang agak membimbangkan juga. Dan apa yang kami ketahui juga setakat ini belum ada lagi pertubuhan di negara Brunei Darussalam yang memfokuskan kepada yang memfokuskan untuk meningkatkan kesedaran ini ataupun menyebarluaskan kesedaran mengenai epilepsi ini. Jadi kita bayangkan sekiranya ada seseorang mengalami serangan epilepsi di sekolah atau di tempat habis kita bekerja. Jadi dalam situasi yang kritikal ini, ketidakpastian dan kekurangan pengetahuan bukan saja boleh meningkatkan risiko, tapi ia juga boleh menimbulkan situasi yang membahayakan. Jadi keselamatan individu tersebut mungkin boleh terancam disebabkan oleh orang sekeliling yang kurang peka dan tidak tahu bagaimana cara untuk menangani situasi tersebut. Jadi inilah sebenarnya perkara-perkara yang mendorong kami untuk memulakan projek COP ini. Betul juga Intan ya. Kalau orang mendapat sakit jantung, serangan sakit jantung di tempat bekerja atau di mana, ada kena ajarkannya kepada orang-orang kesihatan di sekolah, paramedik dan juga sebagainya, macam mana cara untuk menangani ya. Begitu juga macam kalau pengsan, first aid dan sebagainya ya. Tetapi macam mana pula ceritanya kalau seseorang itu mengalami epilepsi? Apa kita ni selaku masyarakat ataupun orang di sekeliling pada ketika itu boleh lakukan kepada mereka? Jadi sebenarnya kurang ya pendedahan mengenai dengan teknik-teknik dan juga cara-cara yang betul untuk menangani perkara tersebut ya. Dan alhamdulillah dengan ada projek sebegini pasti menimbulkan kesedaran di kalangan kita ni ya, untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan epilepsi ini. Berbalik semula kepada Tuan Amirul, sebenarnya sasaran projek ini untuk siapa? Alhamdulillah, kami sebagai satu kumpulan ataupun satu projek, kami sasarkan kepada 3 yang utama, iaitu yang pertama, komuniti awam; kedua, keluarga, penjaga dan rakan-rakan sebaya orang yang mempunyai epilepsi; dan yang ketiga, orang yang mempunyai epilepsi itu sendiri. Kenapa? Bagi komuniti awam, dengan adanya peningkatan kesedaran melalui komuniti awam dan pemahaman masyarakat tentang epilepsi, ia boleh mengurangkan stigma seperti apa yang Puan sampaikan tadi. Ia boleh mengurangkan stigma dan salah faham yang sering dikaitkan dengan epilepsi ini. Manakala pula dengan keluarga dan penjaga ataupun rakan-rakan sebaya, jika mereka diberikan pendidikan dan sokongan emosional kepada keluarga, mereka tahu untuk menghadapi situasi-situasi orang yang mengalami epilepsi tersebut. Ia menjadikan moral support, emotional support kepada orang yang menghidapi epilepsi tersebut. Dan manakala orang yang menghidapi epilepsi tersebut, mereka akan merasa daripada komuniti yang besar mempunyai kesedaran itu, dan daripada sokongan keluarga dan kawan-kawan dan rakan-rakan sebaya, mereka akan rasa tidak malu dan tidak tersisih di dalam masyarakat kerana menghidapi epilepsi ini. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan dengan sasaran kumpulan-kumpulan ini, insya-Allah projek COP akan berusaha untuk membina lagi rangkaian sosial, rangkaian sokongan yang komprehensif
dan inklusif bagi individu yang hidup dengan epilepsi serta masyarakat di sekeliling mereka, insya-Allah. Insya-Allah ya. Jadi penting sebetulnya ni Wali dan juga penontonnya untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam lagi mengenai dengan penyakit epilepsi ini ataupun sawannya. Baik, terima kasih Tuan. Jadi kita akan beralih semula kepada Puan Nisa. Jadi puannya mengenai dengan projek ini. Jadi apakah antara inisiatif ataupun aktiviti yang akan dijalankan di dalam projek ini? Adakah masih sedang dijalankan ataupun sudah bermula macam mana? Baiklah. Ada 2 aktiviti yang akan dijalankan dalam masa terdekat ini, insya-Allah. Aktiviti yang pertama ialah acara berjalan pantas ataupun brisk walk yang insya-Allah akan diadakan pada hari Ahad ini 11 Ogos yang bertempat di Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Jadi orang ramai yang berminat untuk ikut serta bolehlah hadir pada jam 6.45 pagi pada hari Ahad ini ya. Semasa acara itu nanti kami akan mengadakan sesi pemanasan badan atau warming up sebelum acara diteruskan dengan majlis pelancaran dan seterusnya diikuti dengan sesi berjalan pantas beramai-ramai sejauh kira-kira 1.4 kilometer. Jadi kami sangat mengalu-alukan kehadiran orang ramai ke acara kami ini nanti dan kami juga menggalakkan orang ramai yang hadir untuk memakai pakaian yang bersesuaian berwarna lavender ataupun ungu untuk menunjukkan sokongan habis kita terhadap epilepsi. Okey, beralih kepada aktiviti yang kedua iaitu taklimat kesedaran epilepsi yang mana ia akan berlangsung pada hari Selasa 13 Ogos di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan pada jam 8.30 pagi. Jadi bagi acara kami yang kedua ini, kami menjemput Senior Medical Officer dari PJSC yang akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan epilepsia dan selain daripada sesi taklimat ini juga akan diadakan sesi demonstrasi di mana peserta-peserta yang hadir berpeluang untuk mempelajari langkah-langkah yang betul dalam menangani situasi jika berlakunya serangan epilepsi. Di samping itu juga akan ada nanti booth di Dewan itu insya-Allah di mana orang ramai yang hadir boleh berinteraksi secara langsung dengan jururawat dari PJSC jika sekiranya habis kita ada mempunyai sebarang pertanyaan dan untuk makluman juga insya-Allah pihak kami akan menyediakan sijil bagi peserta-peserta yang hadir pada seksi taklimat tersebut nanti insya-Allah. Sijil apa tu Puan? Sijil penyertaan. Sijil penyertaan ya, taklimat tersebut. Baik. Berbalik semula kepada Yang Mulia Tuan Amirul ya. Bagaimana cara seseorang boleh mendaftar ataupun menyertai mana-mana acara yang dianjurkan dalam projek KOPE ini nanti? Okey. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Okey. Pendaftarannya mudah, mengikut serta pun mudah juga. Ya. Untuk permulaannya, untuk menyertai acara-acara yang dianjurkan projek KOP ini, orang awam ataupun habis tuan-puan boleh layari laman sosial media kami di Instagram @cope.bn di mana habis tuan-puan ataupun orang awam boleh lihat post ataupun gambar aktiviti-aktiviti ataupun program yang habis tuan-puan orang awam minati sama ada brisk walk tadi ataupun taklimat kesedaran tadi. Kemudian tekan pautan ataupun imbas QR code dan ia akan membawa habis tuan-puan ke borang pendaftaran tersebut di mana hanya habis tuan-puan dan orang awam boleh mendaftar mengikut arahan borang tersebut dan dengan itu insya-Allah pengesahan pendaftaran semudah itulah. Jadi kepada Auda yang berminat ya, kita boleh mengikuti Instagram itu cop.bn ya, dan di sana akan dimuat naik ya beberapa aktiviti dan sebarang pemaklumannya mengenai dengan projek ini. Jadi telah pun kita mendengarkan tadi juga daripada Puan Nisa di mana antara aktiviti-aktivitinya ialah acara berjalan pantas, taklimat dan juga ada beberapa booth ya. Dan juga ni bersama dengan taklimat dan juga ada demonstrasi ataupun langkah-langkah yang betul ya bagaimana untuk menangani jika seorang itu diserang dengan epilepsi ya. Epilepsi ini sama dengan histeria kah?
Indah sama pun. Indah sama ya. Macam mana ciri-ciri epilepsi ini? Kalau epilepsia ni ciri-cirinya ia biasanya diketahui setelah berlakunya kekejangan itulah. Jadi bila ada seseorang yang lebih dikenali sebagai sawan jadi bila seseorang itu terkena sawan biasanya ia akan dibawa ke hospital untuk diagnosis lah tu sama ada itu epilepsi ataupun kesihatan yang lain. Masalah kesihatan yang lain lah. Jadi biasanya epilepsia itu yang digunakan untuk mendiagnosis salah satunya lah alat yang digunakan adalah yang dipanggil sebagai EEG yang mana dari sana tajuk ideanya kami mendapat nama kumpulan kami Epilepsy Empowerment Group EEG inilah. Dan juga kami ingin mengetahui ni kalau menerusi dari kajian yang telah pun dilakukannya oleh kita berdua dan juga ahli kumpulannya, difahamkan ada 5 ahli kumpulannya? Iya, Puan. 5 ya. Baik, jadi kalau kita melihat juga epilepsi ini, jadi mungkin boleh dikongsikan juga kalau epilepsi ini dari usia berapa boleh diserang dengan epilepsi? Kalau menurut yang telah pun dibuat research lah. Biasanya bukan pelang biasanya sebab epilepsia ni ia indah mengenal usia sebenarnya. Jadi seawal masa bayi yang baru umurnya baru beberapa bulan itu pun sudah boleh jua terkena serangan epilepsia ni lah. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu terkena epilepsi? Maksud saya mungkin daripada keturunan ataupun mungkin dari segi permakanan, kondisi kesihatan, macam mana? Okay. Mengenai faktor-faktornya, mengikutkan kajian kami yang terhad lah, dan untuk menyampaikan juga kami bukan pakar dalam bidang ini, tapi mengikut kajian memang tidak ada yang kukuh lah menunjukkan ianya dari segi keturunan, dari segi yang sebagainya lah. Ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja saja. Rincinya nanti mungkin boleh datang kepada taklimat tersebut ya. Kerana difahamkan ada beberapa profesional yang akan dihadirkan menerusi taklimat yang akan diadakan antara aktiviti yang dikendalikan juga ya di dalam projek ini nanti. Jadi jangan lepaskan peluang ya. Baik, sekali lagi Auda ingin mengikuti mana-mana aktiviti yang ingin yang telah pun dibukakan ini. Ada QR code yang telah pun kita sediakan. Seketika kita cuba paparkan kepada Auda penonton. Ini dia. Ini adalah untuk acara brisk walk ya, ataupun berjalan kaki pantas yang akan diadakan pada hari Ahad ini 11 Ogos 2024 Masihi yang akan bermula 6.45 pagi. Dekat sahaja perjalanannya 1 kilometer lebih ya. Jadi datanglah beramai-ramai sebagai satu tanda sokongan ya untuk habis kita semua dalam sama-sama meningkatkan kesedaran lagi di kalangan orang-orang kita ni ya berkenaan dengan epilepsi ini ya. Baik, berbalik semula kepada Puan Nisa ni sebagai penutup ni, di mana orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai dengan jadual acara dan juga tempatnya berlangsung? Semuanya di Instagram. Semuanya untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai jadual acara dan tempat acara diadakan, orang ramai boleh mengikuti kami di media sosial Instagram kami di cope.bn, cope.bn. Jadi di Instagram tersebut kita boleh mendapatkan butiran lengkap mengenai acara-acara yang kami anjurkan, termasuk tarikh, jam, tempat, dan kami juga ada mengongsikan atur cara majlis. Selain itu, orang ramai juga boleh menghubungi kami melalui email cope.bn@gmail.com bagi sebarang pertanyaan lanjut mengenai projek kami. Dan juga kepada Tuan, mungkin apa yang diharapkan, apa yang diharap dapat dicapai dalam jangka panjang ni? Okay. InsyaAllah sebagai satu kumpulan dan satu projek, kami berharap projek COPE dapat mencapai beberapa perkara lah tu. Seperti mana yang disampaikan tadi, objektif iaitu mengharapkan kesedaran masyarakat itu menjadi berkembang, jadi lebih besar. Ramai orang tahu. Masyarakat lebih faham, pekat pasal epilepsi, gejalanya, rawatan dan cara memberi sokongan kepada orang yang mempunyai epilepsi ini. Saya berharap dapat mengurangkan stigma juga tadi dan salah faham yang selalu dikaitkan. Kedua, daripada kesedaran yang besar itu yang berkembang untuk mewujudkan komuniti. Komuniti yang saling sokong, menyokong, yang inklusif dan menyokong lebih spesifik individu
yang mempunyai epilepsi ini, supaya mereka hidup dengan martabat dan sokongan yang diperlukan itu daripada keluarga, rakan sebaya, guru-guru dan sebagainya. Dan insya-Allah juga kami berharap juga seperti yang saya katakan tadi, masyarakat ini berkembang menjadi masyarakat yang komprehensif dan inklusif dan memberi kesan sama impak yang positif lah kepada ketani semua, bukan saja orang yang menghidapi epilepsi, tapi keluarga ketani, rakan sebaya ketani dan mana-mana orang awam lah yang perlu ambil tahu tentang epilepsi ini. Baik, kedepannya apa yang ingin dibuat nih dengan projek epilepsi ini? Okey, insya-Allah kalau mengikut perancangan kumpulan kami, so paling mudahnya kami ingin mengadakan epilepsi sedunia, Hari Epilepsi Sedunia, iaitu sekarang belum ada lagi di Brunei belum ada yang mengadakan Hari Epilepsi di Brunei. Kalau di peringkat antarabangsa memang ada diadakan sedunia, tapi di Brunei belum lagi diungkayahkan, diadakan setiap tahun. Itu adalah insya-Allah mudah-mudahan perancangan yang akan kami laksanakan dahulu. Dan seperti mana yang Puan sampaikan tadi, Puan Nisa, pada way forwardnya yang ke depan lagi, kami ingin menjadikannya satu persatuan ataupun NGO yang berfokuskan kepada epilepsi. Jika sekiranya ada kesedaran yang ramai dan komuniti yang besar, insya-Allah pencapaian itu akan kami cuba laksanakan, iaitu Persatuan Epilepsi di Brunei Darussalam. Luar biasa sekali ya. Baik, satu tujuan yang murni, kita ucapkan mudah-mudahan tercapai juga ya. Seperti apa yang dihasratkan ini, Intan. Baik, kita akan bersama dengan Puan Nisa. Jadi apakah pesanan Puan kepada penonton dan juga orang ramai? Silakan. Okey, pesanan saya kepada semua adalah untuk tidak melepaskan peluang menyertai acara berjalan pantas dan taklimat kesedaran yang kumpulan kami anjurkan. Dan projek ini juga bukan sahaja menawarkan manfaat kepada kesihatan fizikal, tetapi ia juga menyediakan platform penting untuk meningkatkan pengetahuan kita ni berkenaan dengan epilepsi. Jadi jangan lupa untuk ikuti Instagram kami cop.bn. Di sana kami akan memberikan maklumat bukan sahaja yang berkaitan dengan acara-acara yang diadakan, tapi kami juga ada berkongsi fakta mengenai epilepsi untuk menyebarluaskan lagi kesedaran di kalangan masyarakat lah. Jadi penglibatan BIS kita dalam projek ini adalah sangat kami hargai bagi mencapai misi kami dan menunjukkan komitmen kolektif BIS kita sebagai satu komuniti terhadap epilepsi. Jadi kami yakin bahawa kita ni boleh sama-sama memberikan impak yang signifikan dan ini adalah satu inisiatif sebagai satu titik permulaan bagi membuka jalan untuk memberi sokongan yang lebih besar. Baik, Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Baik, sebelum kita tutup tirai rampai pagi ini, siapa saja nih di antara ahli kumpulan EEGED Epilepsy Empowerment Group? Okey, alhamdulillah dari saya Muhammad Amirul. Kami 5 orang. Saya Muhammad Amirul daripada Jabatan Muzium, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala Nisa pula daripada Kementerian Pertahanan. Dan ada kami tiga orang lagi, Atikah daripada AGC dan seorang lagi dari kita hari ini juga. Ya, alhamdulillah. Boleh kita panggil masuk? Terpulang. Seorang lagi Janah daripada Kementerian Kesihatan dan seorang lagi Hadi Sabri daripada RTB juga. Jadi mereka ini terdiri daripada lain-lain kementerian ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ni. Mudah-mudahan dengan usaha yang murni sebegini akan menimbulkan kesedaran di kalangan orang kita ni akan betapa pentingnya untuk kita ni mengetahui berkenaan dengan epilepsi ini. Ya. Apapun, ribuan terima kasih atas masa yang diluangkan pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan bersama kita ni lagi di lain waktu, mungkin dan perkongsian yang lain pula ya. Assalamualaikum Tuan Amirul dan juga Puan Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.